Safa ni, ini adalah Jabal Abi Qubais. Dulu ni bukit lah, dulu ni bukit. Sekarang ni dia dah buat bangunan structure. Jadi dah jadi bangunan. Dulu ni dia memang bukit, bukit. Dan kalau kita tengok peta lama Mekah ni, Bukit Safa tu dia adalah unjuran daripada Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais ni luas, belakang-belakang ni. Terus sekarang ni semua jadi bangunan. Jadi semua dinding-dinding ni adalah Jabal Abi Qubais. Ujung dia bersantun dengan Bukit Safa. Bukit Safa di ujung sana Bukit Marwah. Jadi dia punya percantuman di situlah. Jadi dulu kita zaman Nabi ni kita lalu bawa dalam batu tadi tu. Kita lalu dalam batu pada zaman Nabi. Di hujung di Bukit Safa ni, di bawah Bukit Safa tu, di sinilah rumah Sayyidina Al-Arqam Ibnu Abi Al-Arqam. Yang jemaah kita duduk sana tadi kan. Itu sikit adalah kawasan dia sampai ke bahagian tempat sa'i. Masa kita sa'i tu, kita turun sikit je tu, ke ujung tu, itu adalah rumahnya Sayyidina Al-Arqam Ibnu Abi Al-Arqam. Maknanya kalau kita nak pergi tengok sekejap, sebab tadi ada jemaah saya tak dapat pasti. Dia dekat tepi sikit dekat tepi sikit. Kita turun daripada Bukit Safa tu, di hujung belah kanan kita turun. Di belah kanan tu, itu adalah kawasan. Jadi dia bercantum sikitlah dengan bahagian luar masjid. Bukit rumah Sayyidina Al-Arqam ini, sejarahnya kita semua sedia maklum lah. Di situ Islamnya Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan Nabi juga berkumpul dengan para sahabat di situ. Peringkat awal Islam Nabi SAW menyampaikan Islam. Dan di atas Bukit Safa yang kita naik masa umrah itulah Rasulullah SAW menyampaikan risalah Islam kepada masyarakat. Nabi panggil semua orang Quraisy untuk datang, dan ketika itu Nabi kata, kalau saya bagi tahu di depan saya ini ada satu pasukan tentera yang datang nak menyerang kamu percaya atau tidak? Mereka tengok mana ada tentera. Kalau ada tentera mesti ada kesan debu padang pasir naik dengan sebab kuda. Mereka tengok tak ada. Tapi bila Nabi kata percaya tak, mereka kata kami percaya. Maknanya musyrikin Mekah ni dia percaya pada Nabi, hatta kalau mereka tak nampak pun mereka akan percaya. Sebab Nabi adalah Al-Amin, yang tidak pernah menipu walau sekali pada hidup Nabi. Lalu mereka sangat percaya kepada Nabi. Mereka sanggup ingkar apa yang mereka lihat kalau Nabi kata tak, ya sebetulnya begini. Lalu ketika itu Nabi sampaikan surah Islam, sepatutnya mereka terima. Tapi bila ketika itulah Abu Lahab sebut, bapa saudara Nabi tu, Abu Lahab tabballaka ya Muhammad alihadza jama'tana. Adakah kerana ini kamu nak himpunkan kami wahai Muhammad? Terus Allah Ta'ala turunkan Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah dua tangan Abu Lahab sebab dia adalah orang yang mula-mula sekali menentang Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, sedangkan dia sangat sayang pada Nabi, anak saudara sendiri. Dan Abu Lahab ni di dalam neraka nanti setiap hari Senin dia akan diberikan sedikit minuman macam tu sikit pada setiap hari Senin, kerana dia pernah bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kisah ini disebut dalam Sahih Bukhari apabila Sayyidina Al-Abbas menceritakan, kalau tak silap saya, Sayyidina Al-Abbas ni yang mimpi, atau salah seorang ahli keluarga Sayyidina Al-Abbas mimpi melihat Abu Lahab dalam mimpi, tanya, apa yang Allah Ta'ala lakukan kepada kamu sebab kamu mati dalam keadaan tak beriman kepada Nabi? Lalu dia kata, saya setiap hari Senin saya dapat sikit minum kerana saya pernah bergembira dengan Rasulullah SAW pada hari kelahiran Nabi. Kerana sekali itu gembira pun atas dasar kerana anak saudara, bukan kerana Islam, bukan kerana ni. Maka kata para ulama, kalaulah Abu Lahab begitu keadaannya, takkanlah umat Nabi yang sayang kat Nabi tak akan dapat manfaat daripada sayangnya kita pada Rasulullah SAW. Jadi di sinilah rumah yang menyaksikan Islamnya Sayyidina Sayyidina Umar. Bila Islamnya Sayyidina Umar, para sahabat bertepik dengan mengucapkan takbir syukur pada Allah Ta'ala. Lalu didengar di Kaabah sana suara mereka di sini didengar di Kaabah, kerana kuatnya mereka bertempik kerana seronoknya dengan Islamnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Jom kita ke sana, kita tengok tempatnya. Kisah tadi bukan Imam Qurtubi Imam Qurtubi kan yang mimpi tak, dalam Sahih Bukhari sebut Sayyidina Al-Abbas cerita. Sama ada Sayyidina Abbas yang mimpi atau salah seorang ahli keluarga.
Ya. Di sini, di sini kalau kita tengok, kita turun daripada sini, memang dekat sini sungguh. Tempat kan orang duduk melepak sini. Jadi kalau ada masa, kalau kita contohkan ada masa letih-letih tu, kita tengok kat sini. Sebab sini memang tapak kaki Nabi, ada para sahabat berkumpul kat sini. Suara mereka masa bertakbir tu dengar sampai ke Kaabah di sini. Kisah tentang penama mimpi tu diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari. Sayyidina Al-Abbas ni mimpi ataupun adik keluarga Sayyidina Al-Abbas. Kita cek baliklah Tapi memang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Walaupun ia bukan daripada sabdaan Nabi, tapi Imam Bukhari kerana mimpi orang salih ni adalah merupakan mubasyirat, lalu didatangkan kisah ini walaupun ia bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana dia adalah merupakan mimpi para sahabat yang bermimpi melihat Abu Lahab, yang dalam mimpi itu ada unsur mubasyirat, ada unsur kita rasa seronok sebab kita beriman dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, dua orang yang bercinta kerana Allah dan berpisah kerana Allah tidak akan diazab, tidak akan diterima panas terik tidak akan dipanas terik di hari mahsyar kelak. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang berkasih sayang, bertemu kerana Allah, berpisah pada Allah kerana Allah, mereka tidak akan terkena panasnya terik di mahsyar kelak. Lalu kata Syekh Yusri bin Rushdi, bukankah kita sayang pada Nabi dan Nabi sayang pada kita? Maka berlakulah dua orang yang bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah, sayang menyayang kerana Allah. Maknanya semua umat Nabi Muhammad tidak akan terkena panas terik di hari mahsyar kelak. Yang maknanya hadis yang cerita peluh sampai ke sinilah, itu bukan umat Islam. Itu bukan umat Nabi Muhammad SAW. Kita semuanya akan menerima tuduhan arash ketika itu. Walaupun dalam masa itu ada juga lepas tu kena azab, ada juga yang jatuh. Tapi di mahsyar tu kita dah tahu dah calon-calon ahli syurga ni siapa, biiznillah azza wa jalla. Jadi kalau masa kita sa'i tu ada peluang duduk sini. Dan dalam kitab disebut rumah Al-Arqam Ibnu Abi Al-Arqam tu berada di tepi, di kaki bukit Safa. Jadi ni semua ni bukit ni dulu ni. Nampak je turun tu macam mamar. Dulu bukit dimamarkan. Yang tu puncak lah, kita kata puncak apa namanya, Bukit Safa. Jadi dalam kitab, kalau disebut dalam kitab-kitab lama, masa kita nak menaikkan Safa tu, nak menaikkan sa'i, kita disunatkan naik sikit, tinggi, setinggi orang berdiri. Sebenarnya kalau kita sampai kat situ bukan nanti kat orang berdiri dah, itu dah berapa orang, puluh orang berdiri agaknya sebab itu dah puncak. Masa kita naik sikit tu, itu sudah kita naik sebenarnya di Bukit Safa. Dan saya sebut tadi Bukit Safa, dia bercantum dengan Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais ini adalah merupakan gunung yang mula-mula sekali diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Gunung yang mula-mula diciptakan oleh Allah atas muka bumi ini adalah Jabal Abi Qubais. Sebahagian para masyayikh menyatakan di atas bukit Abi Qubais inilah Sayyidina Ibrahim AS melaungkan, memanggil manusia untuk menunaikan ibadah haji. Tapi di mana lokasinya tak tahulah. Tapi di atas bukit inilah berlakunya laungan Nabi Ibrahim AS laung. Bila laungnya, maka ketika itu semua manusia yang dengar, sama ada yang masih hidup zaman Sayyidina Ibrahim atau cucu-cucu zuriat dalam tulang sulbi itu, siapa yang jawab sekali dia akan tunaikan haji sekali. Siapa yang jawab dua kali dia akan tunaikan haji dua kali. Macam saya setakat ni saya tak tahu lah saya jawab berapa kali sebab saya tak nak tunaikan haji lagi. Jadi siapa yang telah tunaikan 4-5 kali haji, maknanya ketika Nabi Ibrahim panggil tu, roh dia jawab sampai 4-5 kali. Jadi sebab itu dia direzekikan dapat ke tanah haram menunaikan ibadah haji. Jadi bukit Jabal Abi Qubais ini selain daripada dia merupakan bukit yang mula-mula diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, masa peristiwa banjir Nabi Nuh alaihi salam, batu Al-Hajar Al-As'ad itu, batu Hajar Al-Aswad itu telah, Kaabah dah runtuh runtuh masa tu, sebelum zaman Nabi Ibrahim lagi lah. Main zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam, Kaabah runtuh. Jadi batu itu Allah Ta'ala simpan dalam bukit Jabal Abi Qubais. Jadi ketika zaman Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim mengambil batu itu daripada Jabal Abi Qubais. Tadi kita cerita pasal Jabal Abi Qubais. Di depan kita ni pun adalah merupakan sambungan Jabal Abi Qubais. Ni cuma kita dah tak nampak jabal, nampak macam hotel sebab dia dibina di atas bukit. Kalau kita tengok di hujung tu ada masih lagi kesan-kesan bukit tu. Batu dia. Cuma orang tanya bukit depan ni macam mana pula? Yang ni saya tak tahu. Saya bukan pakar geografi, jadi saya tak tahu ni bukit apa. Yang pasti bukan bukit apa? Bukan bukit beruntung bukan bukit beruntung Selangor.
Ni Jabal Abi Kubais. Jadi semua ni daripada start sana tadi, daripada Bukit Safa tu sampai sini semua adalah Jabal Abi Kubais. Dan antara peristiwa yang berlaku di Jabal Abi Kubais juga adalah peristiwa bulan terbelah pada zaman Nabi SAW. Bulan terbelah, mereka yang minta supaya Nabi belah bulan. Kalau betul Rasulullah ni adalah Nabi, belah bulan. Jadi Nabi isyaratkan begitu, terbelah sungguh bulan kepada dua. Jadi semua dah pakat, masing-masing tu dah pakat, betul ke tidak ni Nabi ni kan? Memang Nabi ke? Jadi masa itulah salah seorang mereka kata, kita tanya dengan orang yang bukan di sini. Kalaulah orang luar tengok macam kita tengok, memang bukan sihir. Sebab kalau sihir, dia hanya dapat menutup mata orang yang berada di tempat tu je. Tapi orang tempat luar tak ada lah. Jadi mereka tunggu kafilah datang, kafilah pedagang datang, mereka tanya, nampak tak pada tarikh sekian-sekian bulan terbelah? Orang kata, ya, kami lihat bulan terbelah. Jadi maksudnya apa? Itu bukan sihir, itu memang mukjizat. Tapi nak katanya hati kalau dah tertutup, dia kata, tak, ni sihir tak? Sihir. Mereka sebenarnya orang musyrikin Mekah ni, dia ada masalah hati. Dia terpaksa lawan apa keyakinan dia. Keyakinan ni mengatakan Nabi adalah utusan Allah. Tapi dia degil, dia panggil juhud. Orang begini jangan buat debat. Sebab tu kalau kita tengok ada orang yang dia tak nak terima kebenaran, cakaplah apa benda pun dia tak nak terima kebenaran, jangan berdebat dengan orang ni. Sebab kita membuang masa kita. Kita hanya berdebat dengan orang yang nak cari kebenaran. Kalau dia tak nak cari kebenaran, kita berdebat juga dengan kita, bodoh macam dia. Okey. Jadi para hadirin dirahmati Allah SWT, peristiwa terbelahnya bulan ini bukan semata-mata di tanah Arab. Ada kisah daripada seorang raja Hindu, belah-belah Kerala. Dia pada malam itu dia juga melihat bulan terbelah. Pada malam berlaku tu. Jadi ketika itu tak lama lepas tu datang kafilah pedagang daripada Arab. Lalu raja tanya, kamu tengok tak bulan terbelah? Mereka pun menceritakan peristiwa itu berlaku di Mekah kerana ada seorang Nabi Muhammad, cerita Nabi Muhammad. Akhirnya raja ni minta pada anak dia tolong pegang tahta kerajaan. Dia pergi ke Makkah Al-Mukarramah sebab dia nak bertemu langsung dengan Nabi SAW. Ini perkara ni diceritakan dalam manuskrip Hindu yang ada di UK. Tapi dalam sejarah Islam tak diceritakan perkara ni. Jadi dia kalau ikut dalam manuskrip Hindu tu, mana dia bertemu dengan Rasulullah, dia bertemu dengan Nabi. Tapi Nabi cakap India ke? Dia memang tak cakap Arab dah. Rasanya India tu tak cakap Arab dah. Tapi Nabi cakap Arab ke Nabi cakap India? Jadi kalau kita tengok antara kelebihan Rasulullah yang Allah bagi, Nabi ni Rasul Rabbil Alamin, Rasul lil Alamin. Jadi semua bahasa orang Nabi boleh bercakap. Jadi tak mustahil Nabi bercakap dalam bahasa India kepada ni. Dalam zaman selepas berlaku peristiwa Hudaibiyah tu, dalam tempoh 2 tahun tu, Sayyidina Ali pernah sebut bila datang tetamu luar, Rasulullah bercakap dengan mereka cakap dengan Nabi, kami duduk tak faham apa. Nabi bercakap dalam bahasa lain terus. Jadi ini semua bukti. Sebab tu para sahabat mereka tak mampu nak murtad sebenarnya, sebab mereka telah melihat kebenaran Nabi tu jelas-jelas depan mata mereka. Jadi bila Raja Hindu tu bertemu dengan Rasulullah, dalam kisah tu dia terima Islam. Dia terima Islam dan dia pulang. Dalam perjalanan pulang dia meninggal dunia dalam perjalanan. Dan dengan sebab dia itu beriman dengan Rasulullah, berita ni sampai ke rakyat dia, menyebabkan rakyat dia beriman pada zaman Nabi SAW. Di Kerala aku tak silapnya, dia ada masjid tua di India tu, Masjid Kerala aku tak silapnya. Apa tak nama raja tu? Pasti saya kena hafal lah. Saya kena hafal nama raja tu. Daripada hafal nama McDonald ataupun KFC tadi kan. Kuburnya ada di mana? Ada orang cerita kuburnya di mana? Kubur raja tu kubur raja tu. Dan raja tu memang melihat peristiwa bulan terbelah. Jadi peristiwa bulan terbelah tu berlaku di atas bukit ini, di atas Jabal Abi Kubais, bukit yang mula-mula sekali Allah Ta'ala ciptakan di atas muka bumi ini. Berdasarkan sebagai riwayat lah menyatakan perkara demikian. Okey, saudara-saudara nampak tak bukit, boleh buka sikit? Kawasan yang macam berbukit sikit tu, yang makcik India seorang pandang kita tu. Kita pun pandang makcik tu kan. Kita pandang makcik tu pandang kita kan. Lepas tu ada 2-3 orang yang pakai umrah duduk dengan beg-beg semua tu kan. Nampak tak kawasan macam berbukit sikit depan tandas tu? Tengok makcik tu kata, kenapa ambil gambar kami kan? Okey kalau kita perasan, marmar dia agak berbeza dengan marmar di bahagian bukit yang tidak yang bahagian bawah ni sikit. Marmar yang bawah macam ni. Marmar dia tu macam petak-petak sikit. Okey, kata sebahagian orang sini
itulah tapak rumah Sayyiduna Nabi SAW bersama dengan Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Jadi itu adalah tapak rumah Rasulullah bersama dengan Sayyidatuna Khadijah. Tu rumah Sayyidatuna Khadijah lah asalnya. Kemudian Nabi berkahwin dengan Sayyidatuna Khadijah, Nabi tinggal di situ. Kemudian di situlah anak-anak Nabi semuanya lahir. Sayyidatuna Zainab An-Nabawiyah pun lahir di situ, Sayyidatuna Fatimah juga di situ, Ummu Kulsum semua di situ. Dan di situ jugalah wafatnya Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Dan daripada rumah inilah Nabi memulakan peristiwa hijrah An-Nabawiyah. Jadi dalam rumah ini banyaklah kalau kita baca dalam hadis, Rasulullah balik dari Gua Hira pun ke sinilah. Ini rumah Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Kata orang lah, ada orang kata sebenarnya tapak rumah Sayyidatuna Khadijah dah masuk dalam tanah perempuan. Ada orang kata begitu. Tapi ramai juga yang mengatakan bukan ditandas. Peringkat awal katanya dibuat tandas di sini. Tapi mungkin ada gesaan-gesaan, akhirnya dikosongkan. Dan tak mustahil juga marmar itu sengaja dibezakan untuk bagi apa sikit orang kata isyarat pada kita itu sebenarnya ada tempat yang lain daripada yang lain. Okey. Dalam kitab-kitab fiqh disebut kalau kita berada di luar Masjidil Haram, tempat paling afdal solat di situ. Sebab di situ Nabi solat, di situlah Sayyidatuna Khadijah solat. Jadi kita nak pergi di situ boleh, tapi tak boleh bercakap lah. Nanti kan bercakap dengan saya ditangkap nanti. Okey. Kita pergi situ. Ni kalau kita perasan depan kita ni adalah Bukit Marwah. Kita gunting-gunting rambut semua kat depan tu kan. Lepas tu kita lalu. Kita dah lalu dah sebenarnya. Cuma malas nak beritahu. Kalau beritahu awal, habislah muda saya kan. Jadi saya maklumkan hari ni. Jadi itu adalah rumah Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Dan Sayyidatuna Khadijah ni isteri mula-mula Nabi SAW. Dan beliau sudah pun mengetahui sebenarnya Rasulullah adalah Rasul akhir zaman. Kerana beliau ada anak sepupu Sayyiduna Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, sepupu kepada Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid bin Abdul Uzza. Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza. Jadi dia orang ni sepupu. Jadi Sayyiduna Waraqah ni orang yang beragama dengan agama Nabi Isa alaihissalam. Dia tak menyembah berhala macam orang musyrikin Mekah yang lain. Dia orang Quraisy, dia bangsa Quraisy, tapi dia beragama dengan agama Nabi Isa alaihissalam. Lalu dalam kitab Nabi Isa sebut jelas siapa Rasul akhir zaman. Dalam Taurat sebut jelas siapa Rasul akhir zaman. Zaman itulah. Sekarang Taurat sekarang ni dah tukar habis dah. Old Testament, New Testament dah tak jumpa dah. Melainkan isyarat-isyarat kecil yang kita jumpa. Jadi dalam kitab Taurat dan juga Injil disebut kedatangan Nabi akhir zaman. Dan manusia di Mekah ni yang paling sekali orang julang tinggi sekali tak lain tak bukanlah Nabi Muhammad SAW. Sebelum daripada Nabi berusia 40 tahun lagi, orang dah tahu, orang dah gelar Nabi Al-Amin. Jadi Sayyidatuna Khadijah ni memang mengetahui bahawa Rasulullah adalah Nabi akhir zaman.